Itulah tadi rangkuman penyebaran COVID-19 di negara kita daripada awalnya sehingga kini. Dan difahamkan 1 April ini kita akan beralih ke fasa endemik. Dan kita melihat ini adalah satu langkah yang agak besar sebenarnya. Adakah kita sebenarnya bersedia daripada segi sistem sokongan kesihatan kita untuk kita menampung apakah itu sebenarnya memasuki fasa endemik di Malaysia? Baik. Untuk kita lebih memahami berkenaan dengan endemik ini, kita nak bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, Dr. Tan Siok Hong secara maya bersama kami di MHI. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Fariha dan Sofia. Selamat pagi pada semua penonton MHI. Baik. Doktor, sebelum kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan peralihan endemik ini, mungkin Doktor boleh perkenalkan dulu. Endemik ini apa sebenarnya? Apa yang dikatakan sebagai penyakit endemik ini kan? Mungkin antara contoh-contoh yang kita boleh lebih faham sebenarnya. Okey, baik. Jadi istilah endemik ataupun epidemik ataupun pandemik adalah istilah dalam bidang kesihatan awam bagi menggambarkan tahap keseriusan kadar penyebaran sesuatu penyakit. Jadi bila kita bercakap tentang endemik, sebenarnya ia merujuk kepada kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat, tetapi pada kadar yang stabil dan biasanya pada kadar yang rendah. Jadi untuk virus SARS-CoV ini, kita jangkakan virus SARS-CoV-2 akan terus berada di keliling kita dan varian-varian baru masih akan terus muncul. Tapi untuk COVID-19, kita menjangkakan virus akan masih wujud tetapi merebak pada kadar yang lebih rendah. Kemungkinan akan berlaku peningkatan penularan jangkitan secara bermusim. Maksudnya dari masa ke masa masih akan berlaku peningkatan kes dan wabak masih boleh berlaku. Tidak bermaksud bahawa bila dah endemik, maksudnya virus tu dah hilang ataupun dah tak ada kes. Okay? So dia masih ada kes, virus masih wujud tetapi pada kadar yang stabil. Ya, itu memberikan kita gambaran endemik ni bukan maknanya kita dah berakhir dia perjuangan menentang COVID-19 ini, tetapi apa yang kita ingin tahu, adakah negara kita Malaysia benar-benar bersedia untuk kita mempunyai sistem sokongan kesihatan untuk kita memasuki fasa peralihan endemik dan seterusnya endemik ni, Doktor? Jadi pada 1 April nanti kita hanya memasuki fasa peralihan ke endemik saja. Kita belum lagi memasuki fasa endemik. Walau bagaimanapun tak kira sama ada kita dalam fasa pandemik ke, endemik ke, peralihan ke, kita masih memerlukan sistem kesihatan dan program kawalan penyakit yang mantap untuk mengurangkan jangkitan, mengurangkan morbiditi dan mengurangkan kematian. Tetapi kita merasakan kita sudah bersedia untuk memasuki fasa peralihan ke endemik disebabkan kejayaan program vaksinasi kita dan kapasiti sistem kesihatan kita tidak berada pada tahap yang tertekan. Kita tahu bahawa varian Omicron menyebabkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih ringan berbanding dengan varian Delta sebelum ini. Terutamanya kepada mereka yang ada tahap imuniti yang tinggi hasil daripada vaksinasi ataupun mendapat imuniti semula jadi selepas jangkitan. Walaupun bilangan kes baru kalau kita tengok sekarang masih tinggi, tetapi kadar penggunaan katil ICU, penggunaan ventilator dan kematian semasa gelombang Omicron adalah jauh lebih rendah daripada semasa gelombang Delta. Jadi kita rasa sudah sampai masanya untuk kita memasuki fasa peralihan. Baik. Kita ada satu persoalan, adakah ini akan dicapai kan? Apatah lagi kita tahu bahawa varian kita yang mungkin kita tak tahu bagaimana ciri-cirinya nanti akan mengancam kembali atau tidak. Tapi sebelum tu, Doktor, kita nak saksikan terlebih dahulu ini. Kita ada tanya juga soalan kepada orang ramai, sejauh mana mereka ni mengetahui berkenaan dengan endemik ini. Jadi kita sama-sama saksikan. Orang ramai ini apabila kita melihat kita memasuki fasa endemik itu atau peralihan ini adalah bermaksud kita juga boleh merancangkan ekonomi dan kembali kepada kononnya hidup sebelum COVID-19. Apakah sebenarnya kita melihat fasa ini juga antara yang diumumkan oleh PM adalah langkah sementara sebelum kita memasuki langkah endemik sepenuhnya. Mungkin doktor nak perincikan sedikit sebanyak apakah perbezaan sementara dan juga sepenuhnya bagi endemik ini?
Okey, jadi dalam fasa peralihan ini kita masih ada SOP tertentu yang kita perlu patuhilah. Kalau kita dah masuk ke fasa endemik sepenuhnya, maksudnya dah tak ada dah semua SOP ini. Dah tak perlu pakai pelitup ke, dah tak perlu ada bekerja dari rumah, semua SOP telah dimasukkan. Tetapi dalam fasa peralihan, kita masih ada SOP. Cumanya SOP ini telah dipermudahkan. Jadi antara SOP yang masih perlu dipatuhi adalah memakai pelitup muka, kita berada di tempat awam, memastikan pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik, memastikan kebersihan premis. Kita masih menguruskan kes yang disyaki atau disahkan COVID-19 mengikut garis panduan KKM. Ada keadaan tertentu di mana perlu diisolasi ataupun dikuarantin. So itu masih ada. Kemudian yang lain-lain SOP seperti kita masih perlu menjaga penjarakan fizikal yang munasabah sebaik yang mungkin, mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, melakukan ujian pengesanan COVID-19 sekiranya kita bergejala, mematuhi keperluan vaksinasi untuk aktiviti tertentu dan juga menggunakan check-in MySejahtera atau MySJ Trace untuk membantu pengesanan kontak. Dan antara salah satu syarat yang diletakkan itu dos penggalak kan doktor? Maknanya kita kena capai 90% dalam rakyat Malaysia ini termasuk kanak-kanak, vaksinasi kanak-kanak dan juga remaja. Jadi bagaimana itu melihat cabaran dalam peralihan endemik ini? Okey, jadi antara cabaran yang kita hadapi sekarang adalah kita lihat bahawa program vaksinasi untuk dos penggalak dan untuk kanak-kanak tidak begitu mendapat sambutan kalau berbanding dengan program vaksinasi untuk dos primer dahulu. Dan kita khawatir sekiranya kita tidak mencapai liputan vaksinasi dos penggalak dan vaksinasi kanak-kanak yang tinggi, dan akan menyukarkan kita untuk memasuki ke fasa endemik selepas ini kerana lagi ramai orang akan dijangkiti dan kejadian penyakit yang serius pun boleh berlaku. Baik, doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya ya dengan orang kata begitu banyak varian yang keluar dari tahun ke tahun dan sebagainya. Adakah fasa peralihan endemik ini terlampau awal untuk negara kita ataupun sesuai dengan masanya dengan kemunculan varian baru pada masa ini? Ya, tidak dinafikan kemungkinan akan berlaku kemunculan varian yang baru lagi lepas ini. Tetapi kita pada masa ini kita merasakan kita sudah bersedia untuk memasuki fasa peralihan. Yang penting dalam fasa peralihan ini kita belajar untuk hidup bersama COVID-19. Antaranya adalah kita masih kena ingat bahawa COVID-19 ini masih menjadi penyakit yang bahaya kepada sesetengah golongan seperti warga emas, mereka yang mempunyai komorbid, yang mempunyai imuniti yang lemah dan mereka yang belum mendapat vaksinasi lengkap. Jadi kita perlu melindungi golongan berisiko tinggi ini dan antara langkah-langkah yang kita boleh ambil adalah memastikan mereka dan orang yang berada di sekeliling mereka masih mematuhi SOP dan memastikan mereka menerima vaksinasi lengkap termasuklah dos penggalak. Selain itu, kita mempunyai tanggungjawab individu dan tanggungjawab masyarakat untuk melengkapkan diri kita dengan pengetahuan yang cukup tentang virus dan penyakit COVID-19. Kita harus tahu bagaimana untuk bertindak sekiranya kita menjadi positif ataupun kita menjaga orang yang positif. Kita harus mengamalkan TRIS, iaitu test, report, isolate, inform and seek treatment dan lakukan penilaian risiko kendiri. Itu antara tanggungjawab yang kita perlu lakukanlah untuk peralihan endemik ini. Tapi mungkin juga kalian, kita kadang-kadang kita bimbang kan bila kata sempadan sudah dibuka kan. Jadi bagaimana sendiri KKM mengambil langkah ini, kesiapsiagaan itu kan dalam membendung bila dah sempadan dibuka dan sebagainya. Okey, jadi bila sempadan dah dibuka, bukannya kita tak ada SOP. Kita masih ada SOP yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah masih perlu melakukan pre-departure test ataupun ujian sebelum berlepas.
dari negara luar, dan kemudian apabila tiba di Malaysia masih ada on arrival test ataupun ujian yang perlu dilakukan semasa ketibaan. Cuma dari segi kuarantin akan ada kelonggaran lah disebabkan ramai penduduk di seluruh dunia juga sudah mendapat vaksinasi lengkap termasuk dos penggalak. Akan ada SOP lain lah yang berkaitan dengan pembukaan sempadan. Tetapi yang itu masih sedang diperincikan dan akan diumumkan dalam masa terdekat lah. Baik. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Siok Hong, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, memberikan kita gambaran apakah persediaan kita, apakah yang boleh kita expect dan lihat daripada peralihan menuju ke endemik ini. Peralihan endemik yang bukan sudah tamat peperangan, masih lagi kita berjuang untuk memastikan kita dalam keadaan yang selamat daripada varian-varian baru yang akan mengancam tahap kesihatan kita. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Jaga diri, doktor. Baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan selamat bersama-sama dan kita akan berehat seketika.